Okey, baiklah. Tahniah kerana anda telah sampai ke modul yang terakhir berkaitan dengan marketer mistik. Okey, ni antara kesilapan marketer ataupun mindset lah, bukannya marketer. As a orang yang menjalankan iklan, membuat planning dan sebagainya, ni mindset-mindset yang salah yang kita perlu elakkan. Okey. Dalam modul yang ke-10 ni saya akan terangkan ada 5 jenis kesilapan yang salah anggap oleh marketer ataupun player-player yang melakukan paid ads lah. Okey. Yang pertama adalah ayat iklan tak kena pada target audience. Ni simple. Kita dah based on kita punya pembelajaran dalam modul sebelum ni, kita tahu bahawa ayat iklan mestilah kena pada target audience. Kita tahu kita ada cold, warm, hot audience. Contohnya ada satu iklan ni, dapatkan saca inci dengan harga borong. Nak jana pendapatan dengan menjual produk saca inci pun boleh. Nak buat stok untuk kegunaan sendiri pun boleh. Okey, yang ni saya just ambil secara rawak. Saya pun tak pasti siapa target audience. Tetapi sekiranya iklan ini dipaparkan kepada cold audience yang tidak pernah mengenali siapa Ochio Sacha Inci HQ ni, jadi kalau dia harap orang nak membeli ataupun nak engage dengan iklan ni, memang tak lah. Sebab apa dia tak kena? Sebab sepatutnya kalau katalah nak menjana pendapatan ataupun siapa, at least orang tu mestilah berada pada warm audience ataupun hot audience. Okay, sekarang ni anda dah faham Jadi kebanyakan kita buat iklan, kita buat tawaran dan sebagainya, and then kita blast, kita main blast, kita pakai interest base. Okay, interest base ni adalah jenis broad audience. Broad audience ni yang kita namakan sebagai cold audience lah. Yang tak kenal kita siapa lagi, kita main target je dia orang, and then kita harap supaya ramai orang yang berminat. Jadi itu antara kesilapan yang sangat-sangat yang selalu berlaku, sangat-sangat dilakukan oleh marketer-marketer ataupun player-player newbie untuk Facebook ads lah terutamanya. Okay, so dalam marketer secret 4 saya dah bagi tahu ayat dan bahasa yang kita guna berbeza mengikut hubungan kita dengan mereka. Yang ni kita perlu keep in our mind bila kita beriklan. Okay, alright. Okay, nombor 2 adalah menggunakan one way funnel. Okay, one way funnel ni apa adalah, katakanlah saya, and then saya tengok satu iklan berkaitan dengan BBQ. Okay, saya pun first time dia akan call to action ke WhatsApp, and then mungkin akan ke website ataupun landing page. Tetapi pada waktu tu saya tak buat. Saya mungkin tak berminat ke pada waktu tu, just saya ignore iklan. Okey. Bila saya ignore iklan ni, apa yang berlaku adalah, contohnya pada mungkin sebulan atau 2 bulan selepas tu, saya teringat, oh adalah satu BBQ elektrik ni, dia tak perlu pun nak pakai arang, kan? And then kita boleh BBQ directly kat atas meja je. Okay, benda ni akan trigger saya. Tapi pada waktu tu, sebulan atau 2 tu, saya tak ingat apa nama page tu apa je nama ni. Jadi apa yang saya buat, saya pergi kat Shopee, saya Google pemanggang ataupun pemanggang elektrik, pemanggang elektrik tanpa asap. Okay, sebab dia punya produk ni bagus, tak ada asap lah, kan. And then okay, jadi dia punya USP ni pun agak best. Tapi pada waktu tu saya tak tahu kat mana saya nak dapatkan. Yang bestnya, okay, saya page ni, dia trigger saya, dia bagi saya, dia mencipta tahap kesedaran saya. Dia tahu pada waktu saya perlukan benda tu, dia dah bagi awareness, kata benda ni ada pemanggang api yang tanpa mengeluarkan asap, yang boleh guna elektrik. Sebelum ni saya mungkin tak tahu. Yang bagusnya, diorang dah trigger. Pada waktu tu saya dalam keadaan apa? Tahap kesedaran saya as apa? Problem aware lah, kan? Problem aware. Saya tahu, oh ada rupanya. Tapi saya tak bertindak. Pada waktu tu. Jadi bagusnya Arisa ni, dia bagi marketing percuma lah untuk saya membeli di Shopee.
Bagus ke tak bagus? Tak bagus lah kan. Okay. Sebab apa? Kita ingat sekali orang nampak iklan, dia akan terus membeli. Itu kesilapan kita lah. So, sepatutnya apa yang perlu dibuat adalah kita perlu ada retargeting iklan mengikut tahap kesedaran. Katakanlah first time, okay, mungkin saya tak bertindak. Ada satu lagi iklan yang lebih kurang untuk saya target produk problem aware punya. Saya target kepada virus ni, prospek ni. Okay, saya target satu. Kalau kata dia tak bertindak. Tapi kalau katalah dia dah bertindak, dia dah masuk ke dalam kita punya, dia dah WhatsApp kita ataupun dia dah dia dah masuk ke dalam kita punya landing page, dia dah baca offer kita, kena ada satu lagi iklan khas untuk target virus ni. Okay. Jadi yang ni kita menggunakan apa? Problem aware punya iklan. Yang ni kat sini kita menggunakan apa? Lepas problem aware, solution aware lah. Jenis solution aware. Jadi at least virus ni dalam masa sebulan dua dia akan nampak iklan kita, dan kemungkinan dia nak suggest dekat orang pun, atau dia nak guna untuk diri dia sendiri pun okey, ataupun dia nak suggest kat orang, dia tahu ada page ni, cuba tengok dekat Arissa punya page. Ni contoh. Okay. Kerugian kalau kita menggunakan one way funnel. Jadi kita tak boleh menggunakan satu hala saja. Kita kena gunakan retargeting untuk kita punya kempen iklan. Okay, dan sebab apa? Kita dah tahu, kita dah belajar sebelum ni bahawa decision untuk membeli kadang-kadang takes time. Lagi-lagi kalau dia nak membeli produk-produk literate kan, dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa sebulan dua dan sebagainya. Kadang-kadang makan tahun pun ada. Sebab tu iklan kena sentiasa berjalan. Okay. Yang nombor 3 adalah tidak meletakkan KPI dalam kempen pemasaran. Ini adalah contoh kempen pemasaran yang saya run. Ini ada beberapa metrik saya monitor. Yang ni iklan jenis conversion dan optimize purchase. Ini ada cost iklan, reach berapa orang yang telah melihat iklan, landing page view adalah orang yang telah masuk ke dalam landing page, add to cart orang yang telah klik add to cart button, purchase adalah orang yang telah membeli, dan cost per purchase kita tengoklah 342 sebab daripada cost iklan ni kita akan lihatlah dia punya ni. Tapi nampak tak? Kat sini kita nampak cost iklan, cost per purchase. Dalam konteks ni, metrik yang kami monitor, ni contoh adalah metrik yang kami monitor, tetapi KPI yang saya letak adalah ratio link click ke landing page view at least 50%. Dalam iklan ni, link click adalah 423. Okay. Tapi yang masuk ke dalam landing page adalah 262. Yang masuk, yang betul-betul landing dekat page, yang masuk dalam page, landing page lah. Jadi nisbah tu saya letakkan KPI as 50%. Okey. Kenapa saya tak letakkan cost per purchase, purchase sebagai saya punya ni? Sebab apa? Kenapa kami tak letak KPI purchase? Sebab tujuan saya as a marketer apa? Saya nak dapatkan orang pergi ke website. Kalau saya dah dapat orang masuk ke dalam landing page, tugas seterusnya siapa? Landing page punya tugas untuk convert kan. Jadi landing page punya tugas tu bukan saya punya tanggungjawab lah. Tujuan saya adalah untuk tarik trafik masuk ke dalam landing page. And then bila dia baca landing page tu, dia nak convert ke ataupun dia nak beli atau tak beli, dia bergantung kepada offer dalam landing page tu. Okay, berapa apa ni? Landing page tu punya tawaran menarik atau tak. Okay, landing page tu punya susunan ayat, adakah copywriting dalam landing page tu menggiurkan atau tak. Itu tugas sales page untuk convert. Tapi saya punya tugas hanyalah membawa orang, prospek daripada blue eye ocean lah. Maksudnya blue ocean tu Facebook lah. Facebook, dan yang ramai-ramai ni, yang broad-broad ni, saya tarik masuk ke dalam landing page. Itu tugas saya. Jadi sebab tu saya letakkan KPI ratio landing page view at least 50%. Okay. Sebab apa saya tak letakkan purchase as a saya punya KPI? KPI purchase bergantung pada landing page dari pihak klien sendiri yang kami tidak boleh kontrol. Itu ada faktor-faktornya lah. Jadi kita kena kenal pasti. Bila kita buat sesuatu kempen tu, kita kenal pasti apa KPI yang kita nak letakkan dalam sesebuah kempen kita tu. Yang ni penting lah. Okay, right. Yang nombor 4,
Ni kesilapan tidak melakukan split test. Lagi-lagi untuk campaign awareness. Ni contoh split test. Split test ni contohnya untuk conversion. Broad ni maksudnya broad ni target audience saya broad. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5. Yang ni adalah campaign awareness. Saya buat split test. Split test tu saya buat beberapa jenis iklan. Yang saya target angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5. Maksudnya ada 5 iklan. Bayangkan. Okay, bayangkan bila saya buat split test, saya nak tahu mana satu iklan yang berkesan. Iklan yang berkesan kita namakan sebagai winning ads. Kita namakan sebagai winning ads. Ni contoh untuk ni. Okay, ni contohnya saya bagi untuk awareness. Tahukah anda biji apricot mampu menambah pelincir di lutut? Saya buat iklan berkaitan dengan gel lutut pada waktu ni. Ada saya bagi education kat sini. Jadi saya nak tahu. Kalau saya tak run iklan ni, saya tak tahu sama ada iklan ni okey ke tak okey. Jadi saya nak tahu. Ini angle pertama saya lah. Okay, saya buat 5 angle. Angle kedua saya buat, check sekarang anda mungkin mempunyai masalah osteoarthritis lutut ketika ini tanpa anda sedar. Apa itu osteoarthritis? Saya nak sebut susah lutut. Saya terangkan apa petanda yang anda menghidap penyakit ni. Angle ketiga, fakta ramai wanita terdedah masalah sakit lutut. Saya buat macam ni dia punya headline. Biasalah tu bila umur usia dah meningkat, macam-macam penyakit datang, sakit lutut salah satu yang ramai orang hadapi. Nak solat susah dan sebagainya lah. Alright. Ini tiga jenis angle yang saya buat untuk saya target saya punya awareness punya campaign. Nampak tak? Semakin banyak split test yang kita lakukan, semakin bagus sebab kita akan tahu orang akan react dengan mana, iklan yang mana yang lebih okey. Sebab tu split test ni sangat-sangat penting. Dan faktor antara orang tak nak buat split test ni adalah sebab dia adalah membakar duit. Dalam ada marketer mengatakan cakap, kita kena bakar duit terlebih dahulu. Jadi konsep tu tak betul lah. Kita bukan nak bakar duit, kita nak test mana satu iklan yang mampu untuk berjaya. Bila kita dapat satu iklan yang berjaya, winning ads, kita akan scale up. Kita akan tambah bajet, kan? Kita akan scale up iklan tu kepada kebanyakan audience. Itu untuk strategi Facebook ads lah. Alright. Dan yang terakhir, yang ni lah, bila kita bercakap berkaitan dengan split test, pada permulaannya memang akan ada benda ni. As a marketer, memang kita akan membuat split test sebanyak yang mungkin pada permulaan untuk mendapatkan winning ads. Tetapi bila kita menganggap split test ni adalah bakar duit, adalah tidak benar sebenarnya. Sebenarnya split test tu adalah proses di mana kita bukan membakar duit, tapi ialah proses investment kepada bisnes kita. Sebab kita nak tahu dalam media sosial, apakah yang menyebabkan orang tertarik dengan kita punya iklan. Ada banyak faktor dan ada banyak keadaan, dan bukannya satu faktor saja, dan banyak faktor. Sebab tu kita perlukan split test ni. Dan split test ni kita jangan anggap dia as a bakar duit, tapi kita anggap dia sebagai investment untuk bisnes kita. Right. So kita dah habis untuk kita punya marketer secret, panduan marketer secret. Dan saya harap panduan ini dapat memberi anda sedikit cara untuk anda planning anda punya iklan dengan betul, dengan lebih tersusun. Kalau sebelum ni kita tak tahu nak start daripada mana, panduan marketer secret ni at least dapat membantu anda. Kat mana anda nak start? Siapa yang anda nak target? Campaign apa yang anda nak lakukan? Awareness ke, consideration ke, ataupun conversion? Sebab perkara-perkara ni, basic ni sangat-sangat penting supaya kita tahu bahawa bila kita nak plan sesebuah sales funnel dan kita ada ilmu berkaitan dengan bagaimana manusia bertindak, dan kita buat assumption, hypothesis based on bagaimana model buying decision yang seseorang manusia buat, insya-Allah campaign kita takkan pergi ke laut lah. Dia lebih tersusun. Dan jika ada masalah dan sebagainya, kita boleh tengok apa punca-punca masalah untuk kita punya campaign iklan. Dia sebenarnya bukan hanya teknikal semata-mata. Bila kita buat iklan ni, dia bukan hanya teknikal. Dia kena tahu hubungan kita dengan audience,
psikologi orang membeli, bagaimana orang bertindak. Okay, yang tu benda-benda yang as a marketer, kita sangat concern benda-benda macam ni. Dan ni adalah kami punya blueprint ataupun kami punya framework. Dan setiap kali kami nak buat ataupun kami nak melakukan satu kempen, apabila kami telah diamanahkan oleh klien, perkara inilah yang kami akan buat. Okay, kita akan buat research, kita tahu siapa target audience, siapa dia punya cold, warms dengan hot audience, apa kempen yang kita sesuai lakukan dan sebagainya. So, hopefully panduan Marketer Secret ini dapat memberi sedikit sebanyak panduan kepada anda untuk anda merangka plan pemasaran anda bagi bisnes anda. Okay, jadi thank you very much. Kita jumpa lagi dalam channel lain. Okay, ataupun anda boleh direct saya atau anda boleh PM saya secara direct kalau anda masih lagi ada masalah. Thank you very much dan jumpa lagi. Bye-bye.